Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam PBDR untuk mata pelajaran Pendidikan Islam KSSMPK tingkatan 5. Apa khabar semua? Cikgu doakan supaya anak-anak berada dalam keadaan sihat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di samping keluarga yang tersayang. Pada minggu ini kita masih lagi membicarakan tentang hadis 7 perkara yang membinasakan. Di bawah standard kandungan 4.1 potongan hadis larangan melakukan dosa besar. Standard pembelajaran dia ialah 4.1.5 menghuraikan cara menghindarkan diri dari melakukan perkara yang membinasakan. Pada minggu lepas anak-anak ingat lagi tak? Apa yang kita belajar tentang akibat sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang membinasakan diri seperti syirik, syihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan peperangan dan seterusnya, menuduh wanita yang beriman melakukan zina. Kan minggu lepas kita dah kongsi kan, semua benda-benda tu akan boleh mengakibatkan, terutamanya kalau syirik tu boleh merosakkan akidah, sihir akan mengakibatkan penderitaan hidup, manakala kalau membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah akan menyusahkan kehidupan keluarga mangsa. Begitu juga kalau memakan riba akan mengakibatkan penindasan kepada orang-orang yang lebih susah atau miskin. Begitu juga dengan memakan harta anak yatim, tentunya akan boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan dan seterusnya melakukan kezaliman. Manakala kalau kita melarikan diri dari medan peperangan pula akan mengakibatkan keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Begitu juga seterusnya seandainya kita menuduh wanita beriman melakukan zina akan mengakibatkan wanita tersebut hilang maruah dia dan juga boleh menghancurkan kehidupan berumah tangga. Itu yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Tapi pada minggu ini pula kita akan bincangkan perkara yang seterusnya. Untuk minggu ini pula anak-anak, kita akan kongsikan bagaimana cara menghindari perkara yang membinasakan diri tu anak-anak ya. Macam mana? Okey, ada 3 cara anak-anak ya yang boleh dijadikan benteng dalam diri kita untuk menghindari perkara yang membinasakan diri itu. Yang pertama, ilmu anak-anak. Jadi kita kena cari ilmu. Dah ada ilmu, kita kena amalkan. Amalkan dalam perbuatan kita. Yang ketiga, perbuatan itulah tindakan kita untuk kawal diri kita supaya jangan terjerumus dalam perkara yang boleh membinasakan diri. Jadi kena ingat, pertama mesti ada ilmu, kemudian kita amalkan, seterusnya kita ambil tindakan. Yang penting sekali ialah anak-anak, ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam. Kerana apabila akidah kita kuat, jiwa kita akan mantap. Dan kita boleh buat pilihan sama ada sesuatu tindakan itu atau perbuatan itu boleh dilakukan ataupun tidak. Jadi nak dapat ilmu ni kita kenalah anak-anak menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Di mana-mana saja, sama di surau ke ataupun di masjid. Ya, dengar kuliah sama ada melalui radio ataupun daripada mana-mana media yang kita boleh tingkatkan lagi pengetahuan kita. Kerana ilmu itu adalah benteng dalam kehidupan kita. Seterusnya bila dah dapat ilmu tu kita amalkan anak-anak ya. Segala ilmu dipelajari, yang mana Allah suruh kita lakukan, yang mana Allah larang kita tinggalkan. Cara yang kedua untuk kita menghindari perkara yang membinasakan diri ialah amalan kita. Di mana kita hendaklah melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan kita anak-anak. Seperti banyakkan solat sunat, puasa. Yang wajib tu jangan tinggallah solat wajib tu kan. Di samping itu kita juga hendaklah sentiasa berdoa, mengharapkan pertolongan daripada Allah dan biasakan basahkan lidah kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita juga anak-anak sebenarnya dituntut untuk melazimkan amalan sunat dalam kehidupan kita. Apa yang dibawa oleh cara hidup Rasulullah SAW tu, kalau boleh kita ikut yang boleh kita lakukan, ya anak-anak, ya. Seperti kata orang, Rasulullah ni suka berzikir, bertahajud, kita buat juga. Kemudian kita perlu juga anak-anak dalam urusan kita pula perlu bersifat amanah dan berasa takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak, ya. Jadi kita selalulah melakukan perkara-perkara yang Allah suka. Bila Allah orang bagi amanah pada kita, kita jangan hianat pada amanah tersebut. Kemudian kita juga mestilah dalam amalan kita ni, kita hendaklah menjauhi perkara-perkara yang melalaikan diri kita. Maksudnya itu anak-anak melakukan perkara-perkara yang lara, kata orang. Lara yang tak ada faedah, sampai leka. Kadang-kadang sampai terlepas waktu solat pun leka lagi kita melakukan benda-benda yang tak mendatangkan faedah pada diri. Kita cuba elakkan amalan-amalan seperti itu, anak-anak, ya. Cara yang ketiga untuk menghindari perkara yang membiasakan diri pula ialah berkaitan dengan tindakan kita, anak-anak, ya. Di mana kita hendaklah berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, kerana kita tahu bahawa Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Begitu juga Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah cara yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, apa yang kita perlu lakukan untuk kesejahteraan hidup di dunia ini, anak-anak, ya. Kemudian anak-anak, kita juga digalakkan bersahabat dengan orang yang soleh. Kerana orang yang soleh ni, anak-anak, amalan dia tentulah menjurus kepada kebaikan. Kita juga dituntut supaya berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak, ya. Jihad, anak-anak, tak semestinya kita berperang. Menuntut ilmu itu merupakan jihad juga, anak-anak, ya. Menuntut ilmu merupakan jihad. Jadi wajib bagi kita menuntut ilmu, kerana bila kita berilmu, dia akan membangunkan, memajukan diri kita. Bila negeri kita dah maju, banyak pengetahuan, kita boleh membangunkan masyarakat kita dan juga negara kita. Jadi kewajipan menuntut ilmu tu adalah tertanggung pada setiap orang Islam. Itu sebahagian dari jihad tu, anak-anak. Kemudian kita juga perlu berusaha untuk mengelakkan diri daripada perkara yang melibatkan riba. Sebelum ni kita dah terangkan macam mana riba tu, kan. Kerana riba tu boleh menindas golongan yang miskin, ya. Jadi akan melumpuhkan ekonomi umat Islam. Jadi kalau boleh, janganlah kita terlibat dengan urusan riba. Kalau nak pinjam ke apa ke, carilah bank-bank yang tidak mengamalkan riba, ya, anak-anak, ya. Okey, anak-anak, semoga dengan apa yang kita perbincangkan tadi, kita akan sama-sama mendapat manfaat untuk kebaikan bersama. Untuk itu, marilah kita sama-sama jawab latihan yang cikgu telah sediakan. Seperti biasa, kalau ada masalah, terus saja hubungi cikgu, sama ada melalui talian telefon atau WhatsApp. InsyaAllah, cikgu akan cuba bantu anak-anak untuk kita sama-sama menjalani PBDR pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.